Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat kita bertemu lagi sekali. Terima kasih kerana sudi join. Kita akan cerita satu topik yang agak related ataupun ada kait dengan kehidupan kita seharian. Sebab sebahagian daripada kita sebenarnya tidak merasai apa yang saya akan cerita pada malam ni, selagi mana mereka tidak melalui diagnosis oleh doktor sendiri. Malam ni kita mulakan dengan anxiety dahulu, lepas tu kita tengok apa kaitannya, boleh tak dia menyebabkan ataupun memburukkan lagi keadaan diabetes kalau mereka yang tengah ada, tengah lalui high blood ataupun ada kolesterol juga lagi, lepas tu campur pula dengan penyakit jantung, adakah dia memudaratkan lagi. Itu yang penting kita discuss pada malam ni. Baik, anxiety dahulu. Anxiety datang daripada perkataan dalam Latin, iaitu dipanggil to strangle. Perkataan kata kuncinya ialah to strangulate. Maksudnya strangle kita ni, cekik. Memang kalau orang yang tengah anxiety, memang betul dia rasa tercekik. Salah satu daripada dia punya gejala dia. Sebab apa, ramai yang rasa-rasa macam dia tak kena, rupanya dia tengah melalui proses awalan. Penyakit-penyakit anxiety ni dah advance. Mula daripada stres biasa, lepas tu stres yang tak boleh kontrol, lepas tu jadi huru-hara, bercelaru pemikiran otak semua. Lama kelamaan dia tak sedar, sampai kan nak bawa kereta pun tak boleh, sampai ketah tangan, sampai rasa tercekik, sampai apa lagi, saya bagi ada lebih kurang 11 dia punya gejala. Ada yang heartbeat dia berdebar sampai tak boleh kontrol, berpeluh, saya kata apa tadi, tangan ketar-ketar kan, dan nak telan pun tak boleh kan. Saya kata awal tadi, perkataan anxiety itu datang daripada bahasa Latin namanya atau maknanya tercekik. Okey, rasa macam kecil je kerongkong kita sekarang, masa-masa yang tengah attack ni. Bila you tengah kena resah gelisah, attack dia yang dipanggil anxiety disorder ni, jangan main. Pernafasan memang sesak lebih pada asma lagi, macam dah nak pergi dah kan. Lepas tu you jadi blur, you jadi dizzy, pening kepala, rasa macam nak muntah, rasa macam sensitive irritation tu, you become, orang kata apa, irritable, senang sangat meletup-letup, orang kata apa, senang cuit sikit je melenting kita. Okey, worry, risau tak tentu pasal, tak boleh concentrate lagi dah, blank, otak tak boleh fikir, fokus semua benda-benda yang tak elok aja, dan memang tak boleh tidur. You punya tidur amat terganggu sehingga kan ada ura-ura yang ni kita tak nak dengar, macam nak ambil nyawa, maksudnya nak bunuh diri. Itu bahaya sangatlah. Selalunya tak sampai peringkat tu lagi, sebab anxiety masih lagi tidak macam penyakit depression. Kalau murung yang lebih kepada nak terjun, nak bunuh diri semua tu, faham? Anxiety ni dah lebih pada takut, pada resah, gelisah, dan anda kena fikir elok. Kalau benda ni attacknya terlalu lebih daripada 1 bulan, selalunya orang buat diagnosis ni, kalau you lebih daripada 1 bulan kita kena hati-hati. Kalau lebih pada 6 bulan dah confirm you ada anxiety disorder, maksudnya satu penyakit yang dinamakan anxiety. Okey, orang Melayu kata masalah resah, gelisah, perasaan dan emosi you selalu takut dan bimbang kan. Jadi anda sekalian, kegelisahan inilah menyebabkan you tak boleh lagi berfungsi seperti biasa, terganggu secara peribadi, makan minum tak terjaga, tak boleh handle lagi dah, tidur pun saya kata apa tadi, lepas tu interpersonal antara kadang-kadang suami isteri dah mula berterabur lah, maksudnya you dah tak boleh lagi berkawan, dah tak mau keluar, kadang-kadang sampai depres, ataupun you takut kepada orang ramai, tak boleh pergi tempat-tempat yang ada orang. Bahaya tu. Macam mana nak pergi office sebab mesti ada orang kan, tu tak? Nak pergi market jangan sekali lah. Okey, lepas tu kerjaya you memang akan orang kata apa, terbantut lah, tak boleh lagi, bos dah mula tunggu masanya nak keluarkan you lagi.
Okey, ada 5 jenis anxiety yang selalu kita boleh tengok yang berlaku di luar sana. Saya ingin katakan lebih daripada orang diabetes tu, sehingga kan dah ada tempat-tempat di sesebuah negara, tengok tempat tu di bandar ke di kampung ke, selalunya tempat-tempat yang lagi laju, lagi terkejar-kejar, lagilah ada masalah tambahan seperti anxiety ni. Anxiety penyakitnya, saya kata apa, satu yang overall dia semua dia anxious, semua perkara dia rasa macam resah dan gelisah saja. Masalah family, masalah ekonomi, masalah rumah, masalah nak bayar income tax lah, semua dia risau aje. Okey, kerja dia resah dan gelisah aje. Okey, dan kadang-kadang itu bersebab, tapi yang takut sekali ialah dia tidak ada sebab-sebab yang tertentu, tapi masih lagi dia resah dan gelisah. Yang tu sebenarnya. Kalau ada sebab, masuk akal, memang masalah ekonomi, okey, kita faham. Masalah dia hutang, dia resah gelisah, saya faham, ataupun kita harus faham. Dia tak boleh tidur sebab ada orang sakit dan sebagainya, yes. Tetapi tak ada orang sakit, tak ada hutang sangat, dia macam orang biasa, tetapi dia masih rasa macam berlambak problem dia, dan dia resah dan gelisah, tak pernah tenang hidupnya. Yang tu kena check. Nombor 2, dia ada masalah anxiety ni, orang penyakit macam fobia. Tahu fobia tak? You selalunya takut apa? Tulis je kat sini. Takut setengah orang tak boleh tengok tikus, dia akan lari ke rumah sebelah. Jangan main. Okey, setengah orang dia takut kepada lipas. Ada tak kat dalam ni? Setengah orang takut pada kucing pun. Dia tak boleh tengok bulu-bulu ni semua. Masya Allah, dia melompat-lompat. Kalau tengok cicak, ada setengah orang ada. Siapa yang fobia kepada tempat tinggi, itu fobia boleh diterima juga kan, sebab tempat tinggi gayat. Tapi kadang-kadang tak sampai satu tingkat rumah pun dah gayat. Itu bahaya. Fobia kepada public speaking, pernah dengar semua tu? Tapi kalau orang fobia tempat yang sempit, ataupun fobia kepada inilah, katakan nak berjumpa dengan bos, ni fobia-fobia ni kena check. Satu lagi masalah sosial, dia tak boleh pergi makan kenduri lagi dah, dia tak boleh berkawan lagi dah, ni bahaya juga. Lepas tu ada satu jenis lagi yang dia masih teringat kisah lama yang luka kembali ni. Maksudnya jangan melawak. Kadang-kadang kita dengar macam, alah, kau nak cerita masa budak-budak, aku pun kena pukul juga. Tapi cara you kena pukul dengan dia kena pukul, mungkin dia tak cerita habis. Mungkin dia dibogilkan ke, atau dimalukan depan orang ke, ya, ataupun salah kena dera. Okey, ada kisah-kisah pencabulan waktu inilah, masalah kecil tu, dibuli ke apa-apa. Ini kes-kes ni semua kita kena prihatin. Dan ada satu dua lagi, sampai dia panik, ada dipanggil panic attack. Yang ni banyak kaitannya dengan cerita penyakit yang 3 serangkai tu. Orang yang dah panik sampai kan dia tak boleh buat apa-apa lagi dah. Ada satu kes tu yang saya tahu sampai dia tak sempat berhenti kereta pun, sampai aksiden pun kereta dia. Itu pesakit saya. Tapi cerita ni memang biasa dengar kat psikiatris mana-mana pun, atau doktor-doktor pun, dia pernah dengar kes yang bila dia attack tu datang, tak sempat nak break pun kereta tu. Tapi selalunya orang yang dah mula berpeluh, dia rasa benda tu nak datang, dia berhenti kereta tepi jalan. Pernah dengar tak cerita macam tu? Okey, ada sesiapa yang melalui proses ni, ingat 3/10. Saya lupa nak bagi tahu statistik zaman sekarang, masih lagi peringkat kalau kat Malaysia ataupun kat dunia-dunia moden dah 3/10 hingga nak masuk 4/10. Maksudnya setiap 10 orang ada 3 hingga 4 orang yang melalui proses anxiety. Kan anxiety ni ada yang mild, moderate dan severe. Yang severe itulah sampai peringkat yang apa, saya kata apa tadi, kena panic attack tu semua tu. Tu dah sampai tak boleh tidur, dah tak boleh pergi kerja dan sebagainya. Baik, last kali adalah masalah sampai peringkat orang yang anxiety ni terlalu anxious, resah sampai dia nak benda semua jadi OCD pula, obsessive compulsive disorder. Ni ramai daripada kita ni yang kaki yang mesti buat aturan yang
tepat, tak boleh melawak-melawak semua. Dia anxious saja kalau kasut dia tak atur 1 cm demi 1 cm. Kereta kat rumah dia tu kalau parking tu semua muka mesti depan. Ni semua cerita-cerita macam ni. Kalau tak boleh 1 inci pun salah parking semua tu, itu awal-awal nak kena OCD. Lepas tu akan jadi penyakit was-was pula. Tu yang ambil sembahyang sampai 10-20 kali tu. Ni masalah resah gelisah ni, saya dah kata tadi, dah ramai orang, cuma yang nampak dan yang serius sampai jumpa doktor tak ramai yang mau ke depan, sebab selalunya orang masih lagi ada stigma, macam ada nama tak baik pula, ada label pula. Tapi bagi saya, dia mulai malam semalam saya dah buat keputusan untuk tekan habis-habis, sebab saya kesian masalah-masalah mental ni sebenarnya harus kita benteras lebih awal. Sebab dia kalau lebih awal tak perlukan banyak perubatan yang berat-berat. Sebab ubat-ubat yang untuk panic attack, untuk mereka yang tak boleh berfungsi lagi dah, ubat-ubat tu kadang-kadang banyak kesan sampingan. Itu yang saya risau sangat. Saya tak naklah pula sampai you kena pergi letak current kat kepala tu. Itu pengalaman saya yang pahit lah sebenarnya. Setiap kali saya nak buat electroconvulsive therapy tu kan, dia sampai jadi sawan tu, sampai you pernah tengok kan, dalam walaupun 10-15 saat, tapi cukuplah sampai berbuih mulut, mata naik atas semua, Masya Allah. Isu malam ni ialah, kalau you dah ada anxiety, yang paling penting ialah you must accept first. You must know that you ada problem. Kadang-kadang you menyangkal, you kata tak adalah, I no problem. Lepas tu tengok-tengok blood pressure dia dah jadi lain, tengok bawah pinggang dah jadi lain. Maksud saya sampai diabetes punya problem pula. Semua ni ada kaitan. Nombor 2 ialah kita kena tahu, bila kita dalam keadaan anxiety ni, dalam keadaan resah gelisah, kita kena tahu bahawasanya ada satu hormon yang akan keluar dan sentiasa akan keluar, Tuhan bagi kat kita, namanya kortisol. Sebab kalau tak ada kortisol ni, kita tak boleh handle stres secara baik. Saya ulang lagi sekali, stres kan Tuhan sentiasa menduga kita. Tuhan kata, aku tak jadikan kau ni just free of charge, biasa-biasa kau nak pergi mana lantak kau, tak. Tuhan akan sentiasa jaga kita, tapi at the same time dia menduga kita, betul tak? Dan Tuhan juga kata manusia tu sentiasa dalam keadaan resah gelisah, dan kadang-kadang selalu dalam keadaan tergesa-gesa, betul tak? Maka dalam keadaan ni lah kadang-kadang kita terlanggar pagar, maksudnya over the limit, dah tak boleh nak kontrol pula dah. Jadi macam ni lah, kalau kita tak boleh kontrol tu, kita kena tahu. Yang takutnya tak sedar, yang kita tak tahu, maka sampai dah jadi panik besok, lagilah kita jadi takut, dan benda tu akan lebih besar. Kalau kita tak potong dia, dia akan meletup-letup nanti sampai kena masuk psychiatric ward pun. Siapa dah tak boleh handle kehidupan seharian. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Baik. Anda perasan tak, kita mulakan dengan sedikit sebanyak dia punya masalah kortisol tu. Bila dia keluar, dia mengkontrolkan supaya kita boleh handle masalah-masalah seperti stres, masalah tekanan, masalah kena kejar dia ular ke, dengan kena kejar anjing. Itu yang short term, maksudnya jangka pendek. Tapi jangka panjang seperti salah faham suami isteri, tidak ngam dengan bos, itu lebih pada berbulan-bulan, betul tak? Lepas tu alung pula cari lagi, kena tekan lagi, itu memerlukan kortisol. Tapi kortisol ni bagus untuk sementara waktu. Kalau dia terlalu berlarutan, jadi lama, maksudnya dah banjir satu badan kita dengan kortisol je hari-hari, maksudnya stres je. Bila stres tu tak boleh kontrol, sampai jadi anxiety, jadi resah, gelisah, panik, dan kadang-kadang terbalik belah sana pula, dia pergi jadi murung pula, dah tak boleh handle, dah tak tahu apa nak buat, jadi kemurungan. Jadi antara depression dengan anxiety ni kadang-kadang dua-dua sekali. Tapi kortisol, Tuhan bagi sampai you tak boleh handle sangat-sangat, dia breakdown.
Bila breakdown ni maksudnya dia dah tak boleh kontrol. Cukup sikit banyak kortisol ni, asyik ada je kortisol, lama kelamaan dia tak ada break langsung, dia akan merosakkan beberapa sistem dalam badan kita. Contoh, saya bagi sesimpel bau je. Kalau orang yang stres ni, kalau orang yang anxiety, panic attack semua ni, kalau you duduk dekat dengan dia, dia bau mulut dia tu tak kemas. Orang kata ada body odor yang orang tak suka dekat lah. Tapi you tanya kenapa, padahal kalau you kenal dia suami isteri lah katakan, takkan you tak kenal kan, dia duduk tidur sekali semua kan. Jadi you heran kenapa partner you sekarang berbau. Rupa-rupanya ada kaitan dengan microbiome, bakteria dalam usus kita tu dah mula rosak. Siapa yang rosakkan? Sepatutnya kalau bahan toksik ataupun ada inilah masalah-masalah virus lain yang datang attack. Tak, ini disebabkan oleh kita punya dengar, mata nampak, perasaan kita semua tu dia boleh convert daripada hypothalamus, ada satu tempat di tengah-tengah bahagian otak kita tu, dia akan turun ke pituitary, pituitary dia akan turun kepada adrenal gland. Ada tiga-tiga ni sekali mainkan peranan. Lama kelamaan nombor satu ialah bakteria you akan rosak. Bila rosak maksudnya dia jadi pelik sikit daripada biasa je, dia sensitif, keluar bau-bau yang pelik-pelik. Bakteria, tahu tak? Jadi bau tak elok lah. Satu contoh. Belum cerita lagi blood pressure, bau takat bau je, nampak tak, dia daripada bau kulit kita jadi dah kusam, lepas tu you punya immune system akan jatuh. You perasan tak, setiap kali kita nak ambil exam, ada je yang demam lah, betul tak, yang sakit lah, kena makan Panadol, pergi juga buat examination tu, pernah dengar kan? Jadi bila kita dalam keadaan stres, tengah bulan je duit dah nak habis pun, kadang-kadang senang je dapat demam. Okay? Jadi tuan-tuan sekalian, immune system akan jatuh. Masa stres, masa anxiety ni, masa resah gelisah, lagi senang dia kena GERD, dia kena gas. Orang duk kata gastrik tu, kenapa pedih hulu hati dan sebagainya, kena sampai ulcer pun, sampai berdarah-darah perut kita ni, faham tak? Boleh sampai berlubang-lubang lah maksudnya. Sampai apa, cerita-cerita macam ni disebabkan oleh anxiety. Ada kaitan dengan kortisol. Baik, sekarang tiba masanya saya fokus kepada blood pressure. Kenapa dia boleh naikkan blood pressure? Rupa-rupanya kortisol ni menyebabkan satu, jantung kita berdebar lebih kuat, lebih cepat. Bila lebih cepat, lebih kuat, dan dia punya pembuluh darah pun dia menguncup, constriction, maksudnya dia mengecil. Jadi kalau macam tu, blood pressure akan naik, betul tak? Satu, blood pressure akan naik. Kaitan dengan sugar pula, apabila kortisol tinggi, insulin jadi resistant, maksudnya rintangan insulin lebih tinggi. Bila dia tinggi, maka insulin dah tak efektif lagi dah, maka senanglah jadi diabetes, ataupun sugar akan tidak boleh kontrol. Dahsyat. Dan kalau constriction, kalau penutupan atau kuncupan, bila dia menguncup aja lebih sikit, kat mana yang kita lebih takut? Cepat, tadi saya cerita jantung. Maka jantung itulah akan orang kata kena serangan, padahal dia tidak ada masalah jantung langsung, tapi disebabkan dia punya resah, gelisah, rasa takut, rasa panik tu, yang menyebabkan dia berpeluh, betul-betul tak boleh bernafas. Memang betul-betul mula dia rasa je macam kena heart attack, tapi heart attack tak kenal, you rasa saja ke atau memang ada betul plak, padahal tak ada plak apa-apa pun, cuma disebabkan you ada kortisol tinggi, dia punya pembuluh darah jadi kecut macam tu, dia tangkap, tak sempat dia relax balik, masih lagi resah gelisah, tersadai kat dalam kereta tepi jalan, jumpa-jumpa dah goodbye. Faham? Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak you ambil case anxiety ni satu-satu perkara yang situasi kalau you melaluinya, dan memang bukan salah you, sebab sampai hari ni pun orang tak tahu kenapa anxiety boleh berlaku pada setengah orang, kenapa pada setengah orang kalau dia stres macam mana pun dia tak sampai peringkat anxiety. Dahsyat.
Kalau setengah daripada kita tu kena cuit sikit dah menangis, contohlah. Setengah orang tu sampai contohnya berdarah-darah lah dalam hidup kita ni, liku-liku hidup kita pun dia masih lagi steady, kuat. Kalau kita fikir-fikir balik macam mana dia ni boleh tahankan, itu perbezaan. Ada kaitan dengan genetik pun. Kalau mak bapak kita ada kes-kes sejarah yang anxiety ataupun pernah ada masalah-masalah mental disorder, you kena hati-hati juga. Tak semestinya you mesti kena, tetapi lebih baik awal-awal you tengok dulu sama ada you masih boleh kontrol tak. Okey, baik. Satu lagi ialah you akan senang dapat cramp. Ni lebih daripada yang 3 serangkai itulah. Dan masalah pernafasan you macam selalu kena asma je, padahal you tak ada asma pun. Jadi orang anxiety ni pelik-pelik dia punya keterampilan dia. Betul-betul macam orang nak kena heart attack, betul-betul macam orang kena cekik. Memang dia rasa betul, dan dia punya panik tu, Masya Allah. Yang penting saya akan beri jawapan sekarang juga. Itu dengar elok apa you kena buat. Boleh? Okey, nombor satu ialah you kena tahu sama ada betul tak you ada anxiety ni. Berarti you kena check dengan pakar dulu. Kok nanti you salah tafsir. Rupa-rupanya you ada stres yang serius saja, bukan stres sampai peringkat anxiety. Anxiety ni ada kriteria-kriteria dia yang memungkinkan you didiagnose sebagai anxiety disorder. Kadang-kadang termasuk dengan panic attack sekali, kadang-kadang you bersamaan dengan fobia, dan juga ada masalah depresi pun. Itu pakar tolong betulkan dulu, check dulu. Dan nombor 3 ialah you kena check tak ada heart punya problem betul, tak ada masalah blood pressure yang betul-betul blood pressure punya problem, ataupun diabetes ataupun gula yang tinggi itu disebabkan oleh masalah makanan you ke, masalah gaya hidup you ke. Mungkin you ada 2 sekali, diabetes sebenarnya you pun ada, anxiety pun you ada. Yang saya cerita malam ni ialah anxiety yang boleh menyebabkan you ada masa tengah attack anxiety tu. Bila anxiety tu tak ada, you punya blood pressure akan normal. Bila anxiety tu tak ada, heart you perfectly normal. Faham tak? Jadi you kena pandai. Nombor 1, kena tahu dulu. Maksudnya kena aware, kena sedar apa yang you tengah hadapi sekarang. Itu kena discuss dengan doktor. Selalunya senang nak kenal you punya masalah tu. Sebab apa? Kita dah buat ECG, dah buat blood test, dah buat scan kalau perlu apa-apa semua, kita dah clear tu. Okey, beres. Barulah kita fokus kepada minda. Faham? Okey, bila minda sahaja menjadikan punca asli, maka kita akan bagi you beberapa perkara. Saya selalunya akan nombor 1 dengar. Saya akan minta you buat satu pembetulan. Nombor 1, check semua yang you complain tu. Katakan saya risau tentang jantung saya, dah clear. Saya dah risau tentang blood pressure. Saya risau saya tak boleh jaga anak saya. Ini masalah psikologi pula. Masalah silaturahim saya. Masalah saya punya office, apa nak jaga bisnes saya. So list semua tu. Ini perlukan psikoterapi, perlukan counselling. Amat mustahil. Sebab banyak yang kena diluahkan perasaan dan dicerita secara sebenarnya apa you rasa. Dan doktor ataupun kaunselor kita tak boleh melawak dengan cerita you. Bunyi macam tak adalah you, dalam hati kita ni sebagai doktor memang you tak adalah, tapi tak boleh. Sebab bagi you memang adalah benda tu. Contoh, you rasa macam tercekik tadi. Mana boleh orang rasa tercekik kalau you tengah bawa kereta elok, tetapi you rasa tercekik. Jadi tercekik tu adalah list. Dan kita kena betulkan dari segi minda you, kepercayaan you dan sebagainya. Slowly. Tapi untuk sementara waktu, ada benda yang you kena buat. Kalau sampai tak boleh keluar rumah, sampai tak boleh berfungsi, you perlukan ubat, ambil ubat. Bersamaan itu, kalau biasa-biasa pun, you kena ambil ready. Nombor 1 ialah probiotik. Ingat tak tadi yang mulut bau semua tu bermula daripada perut dahulu. So probiotik, serat-serat, bakteria-bakteria yang baik ada, doktor akan bagi nanti. Okay? Atau you boleh ambil suplemen yang bagus. Nombor 2 ialah yang paling penting ialah vitamin B1.
Cuba kopi sekarang. Semua anda yang dengar malam ni ataupun yang sikit-sikit baru nak kena, cuba awal-awal lagi, belum lagi ambil ubat doktor semua, ambil B1 dahulu. Thiamine ada jual kat farmasi, tak perlu you bimbang, ambil B1 yang kata kat farmasis tu saya nak B1, ikut dos dia betul-betul. Okay. Nombor 3, D3K2. Lagi sekali, vitamin D3 memainkan peranan, bercampur dengan matahari punya jemuran tu. You jemur matahari 20 minit 30 minit sehari dengan D3, tengok ada lega tak you punya panic attack, ada lega tak you punya anxiety ataupun resah, gelisah, takut-takut tu. Selalunya kalau biasa je bermula daripada minda, dia boleh clear slowly. Okay. Sebab ramai orang tak cukup D3K2, ada kaitan dengan kortisol tadi, ada kaitan dengan hormon-hormon dan you punya mineral-mineral yang tertentu. Okay. Yang penting ialah saya kata D3K2 dan omega 3. Lagi sekali omega 3 memainkan peranan yang daripada sacha inci oil tu, alhamdulillah. So yang tu semua you dah faham. Satu lagi, you kena cari magnesium. Saya tak ada magnesium, you pergi lagi sekali beli dengan you punya thiamine tadi tu, minta magnesium. Ada dos yang simple cukup. Lepas tu check you punya environment punya trigger. Environment ni maksudnya keadaan sekeliling you, termasuk orang. Ada tak orang-orang yang toksik di tepi kanan kiri you yang tak membantu you, yang menyebabkan you lebih teruk? Dia tak langsung faham keadaan you. Sebab apa bagi dia orang, yelah kadang-kadang orang kampung ataupun orang biasa moden pun bukanlah guna pemikiran yang waras, dah tahu kita dah teruk macam tu. Kadang-kadang dia ejek pula ataupun main-main pula, macam kita dah lah serius betul, sakit betul, rasa tu macam nak mati, kena heart attack kan. Tapi sebenarnya masalah anxiety, dia tak faham, dia ingat kita buat-buat. So tolak orang-orang yang toksik ni, yang tak mau bantu, tak mau faham, biar dulu, tak berkawan dulu pun tak apa. Seterusnya, jangan tengok TV atau cerita-cerita wayang ke Netflix ke apa-apa sendiri-sendiri, buka TikTok ke IG yang cerita yang sedih-sedih, yang menakutkan, ataupun yang memang you tak suka tengok. You kan ada kisah lama you, kisah lama ni jangan melawak. Dia selalunya kalau you tak dapat lupakan, itu yang saya kata file tu nak kena tutup. Okey, nak kena hidup ni juga, cara mana supaya you tak risau. Kalau fikir yang lama tu jadi macam jadi anxiety pula, jadi depressed pula nanti kan. Kalau masa depan you jadi anxious, nak fikir je masa depan. Ni masa ni nak kena betulkan dahulu. Jangan lagi biarkan suasana apa yang you tak suka, cuba hindari dahulu, cuba clearkan. Cuba pergi orang panggil distract, buat kerja-kerja lain yang tidak mengingati cerita yang sama. Seterusnya ada rawatan-rawatan macam tidur, exercise, pernafasan. Malam ni saya tak sempat, lain kali saya cerita. Pernafasan, kopi adalah salah satu daripada number 1 antaranya lah. Number 1, belajar bernafas dulu. Jadi bila attack tu, kita nak makan ubat pun lambat kan, tapi pernafasan you boleh buat tu juga. So kena belajar pernafasan yang saya pernah you tengok YouTube saya kata exercise for breathing technique untuk anxiety atau depression. Saya dah buat 4 tahun ke 3 tahun lepas. Cuba tengok balik. Pernafasan is the best untuk mententeramkan waktu kena attack, supaya blood pressure tak naik, gula you boleh settle. Yang paling takut jangan sampai heart attack yang mula-mula rasa macam mental tapi dia jadi betul-betul physical. Dia boleh tukar. Okey, last sekali ialah massage, boleh bawa urut yang betul-betul mententeram keadaan. Tapi ada satu teh yang saya suruh you pergi buat online order, namanya lemon balm tea. Lemon balm, BALM, lemon LEMON. You type je lemon balm tea, ambil yang organik, tak mahal, dalam bawah pada RM20. Okay, so you minum lah sehari 2 kali ke 3 kali, nak mententeramkan keadaan. Bila dah okey, besok you minum 2 kali, tapi teruskan. Teh dan teh daripada lemon balm ni, dia daripada family mint. Daun mint tu dah dikeringkan, dia buat teh. Memang terkenal untuk menghidupkan balik orang panggil aura you yang dah
berterabur, bercelaru sampai kan tak tahu mana nak pergi. Betulkan balik keadaan. Okey. Dan jangan lupa B1 thiamine tadi saya dah cerita, magnesium saya dah cerita, apalagi jangan lupa vitamin seperti D3K2, omega 3 dan probiotik. Yang ni tambahan suplemen yang ramai orang cuma mengharapkan cuma ubat-ubat doktor saja, tapi saya rasa yang ni ramai tak cuba. Yang paling saya terkejut, sesimpel kalau you boleh bawa berjalan saja pun dah boleh menghidupkan balik hidup you yang nak hampir dah tak normal sekarang kan, nak dinormalkan balik. Saya kata apa, bawa berjalan, that means walking. Daripada semua jenis exercise, dibuat kajian berjalan kaki antara terbaik untuk orang yang anxiety. Satu, dia lembut, berjalan kaki je, bukan jogging, bukan angkat weight semua kan. So berjalan kaki, dan kalau boleh berjalan kaki di tempat yang menghijau ataupun di dalam nature. Masuk akal tak? Sebab dia boleh mengeluarkan sedikit daripada cengkaman yang mencekik you tu kan. Saya kata anxiety, long walk, jalan jauh, tapi jalan biasa tapi agak macam exercise sikit. Lepas tu saya kata apa, breathing, slow breathing, pernafasan yang banyak kali saya ajar, yang tarik 5, simpan 5, lepas 5, 5-5-5. Ingat tak? Okey. Masuk melalui hidung, lepas melalui mulut. Cukup dulu saudara sekalian. Maaf saya tak ambil waktu terlebih sikit, sebab maklum saja masalah psikologi ni dia perlu kita jelaskan supaya you betul-betul rasa selamat, rasa tenang dan merasa ada orang sayang pada you amat mustahak dan perlukan orang panggil apa, security, rasa macam kita tu terjamin masa depan masih ada. Dan walaupun penyakit ni kadang-kadang ambil masa sikit, dia tak habis dalam setahun dua kadang-kadang, namun saya nak you mendapat harapan baru. Semua ni masih lagi ada ubatnya, maksudnya ada cara sembuhan. Sebab apa? Kita selalu tutup semua jenis perubatan kita dengan Allah terapi, terutama sekali penyakit-penyakit yang abstrak macam ni. You perlukan banyak berdoa. Banyak sekali cara-cara zikir doa yang you dah boleh belajar lepas sembahyang. Selalunya kita minta betul-betul dengan Allah SWT supaya menarik balik sesuatu keadaan yang kadang-kadang kita tak tahu macam mana kita nak selesaikannya. Okey. Apapun saya mendoakan semoga anda sentiasa jangan berputus asa ya. Okey, lawan betul-betul, insya-Allah. Saya cuba jadi macam kawan anda lah untuk memberi nasihat dari semasa ke semasa, dan kes-kes macam ni jangan ambil enteng. Kalau you ada kawan yang sakit macam ni, dekati dia, jangan takut. Sebab walaupun nampak pelik, you rasa macam kadang-kadang malas nak layan lah, tapi tolonglah ya. Kalau ada 1 jam atau setengah jam setiap 2-3 hari, pergi tegur siapa dengan dia. Dia amat memerlukan support daripada you sebagai kawan. Kalau you kata you kawan dia lah, jangan tinggalkan dia. Boleh? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hidup anda bahagia di dunia dan akhirat kita pergi bersama, insyaAllah jumpa di syurga nanti, amin. Dan kita terus lepaskan yang lepas, hidup sekarang dan be happy all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, bye.